接下来，我们恭请主坛上师为我们发言开示。Selanjutnya mempersilahkan Wakil Khalifah untuk memberikan bacaan. 首先，我们请大家虔诚合掌，我们一心敬礼真佛宗根本传承上师，南无圣尊莲生活佛，一心敬礼真佛宗历代传承祖师，一心敬礼今天法会的主尊。南无欢喜天王、红财神、黄财神、白财神、五路财神，一心敬礼南无无极瑶池金龙大天尊，一心敬礼坛城三宝，一心敬礼十方三世诸佛菩萨金刚护法空行诸天。我们元首法师，我们的少宏讲师，还有我们的主席温师兄、温师姐，还有我们马来西亚、新加坡的师兄师姐，还有来自各地的师兄师姐，大家午安，大家好。Sekali lagi sebuah puja kepada Maha Mulat Saria, Guru Silsilah Satya Buddha, Adinata Jambala Merah, Mahadewi Yausu, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, Dharma, para dewa, kepada Bikul Lama, para hadirat tamu undangan dari luar negeri dan berbagai perwakilan vihara di Jakarta. Selamat sore. 本来做完法会的时候是满心的欢喜，满心的欢喜，然后一做完这个请魔注释讲完这个祝祷，变成非常的感动，流眼泪流鼻涕。Ya, tadi perasaan saya begitu sukacita waktu melakukan abihoma, tetapi begitu kita memasuki untuk memohon kepada Maha Guru atau Sang Buddha untuk menetap di dunia, maka saya pun merasakan hati yang tergerak, ya, dan kemudian mengeluarkan air mata dan bahkan menangis. 今天在这一场法会里面，你们有觉得非常高兴、非常欢喜的，请举手。Ya, tadi yang merasakan sukacita ada? 好，很好，谢谢，请放下。这就得到相应。Nah, kalian mendapatkan kotak batin. 因为 Tangan buat Anda. 我昨天有讲，如果在法会的进行及手印做观想的时候，在整个过程，你的内心里面一直欢喜起来，一直欢喜起来，这就是感应，而且得到欢喜天王、红财神的加持跟赐福。你知道人为什么会欢喜？ Ya, Anda yang bisa merasakan sukacita tadi seperti yang saya bicarakan kemarin, maka Anda telah mendapatkan adistana atau pemberkatan dari Jambala Merah. 人会欢喜，有短暂的跟长远短暂的是因为什么高兴的事然后一时间的这种快乐，一时间的高兴。 那么，真正的高兴、真正的快乐，是从内心里面，从这个心轮里面这样子散开来的。这一种呢叫法喜，也叫欢喜。这一种是什么道理？
是因为你得到诸尊法流的加持，你体内的中脉的气在流动。Sukacita atau kebahagiaan itu ada yang pendek dan ada yang lama, ya. Nah, kebahagiaan pendek itu sukacita yang pendek seperti biasa yang kita dapatkan, kita bahagia karena sesuatu hal dan apa yang kita lakukan membuat kita bahagia, ya. Sedangkan kebahagiaan yang lama, yang panjang, itu adalah di mana cakra hati kita itu tergerak berputar, di mana peranan nadi dan bindu itu menyatu menjadi satu, semuanya mengalir tanpa ada halangan. Itulah yang disebut Dhamma-sukha. 所以说，我们密教的内法，修通气脉、通中脉、开轮，你就可以天天保持一种欢喜的一种结束，你的心会时时都保持在那一种快乐的状态。一段时间以后，你会忘记什么叫烦恼。 Di dalam tantra dalam, ya, yang kita pelajari sadhana dalam tantra, itu adalah bagaimana kita bisa membuat perana kita itu sangat penuh, kemudian nadi kita itu terbuka, bindu itu mengalir. Selama tiga hal ini bisa menyatu, maka Anda akan mendapatkan Dhamma-sukha. Dan Anda begitu merasakan Dhamma-sukha, Anda bisa melupakan melupakan segala kilesa. 师尊啊，都叫我们说，过一天要快乐一天，过一天感恩一天，过一天修法一天。这个道理就藏在这里面。我们一般学习什么过一天快乐一天，有的就快乐不起来呀、你怎么说快乐过一天快乐一天？ Maha Guru pernah mengatakan bahwa hidup satu hari bahagia satu hari, hidup satu hari bersyukur satu hari, hidup satu hari bersadana satu hari. 所以说，修法其实是最快乐的，可以让你暂时把烦恼忘记，可以让你的心暂时可以安静下来，让你的念头专注在这个法本仪轨上面，这样子渐渐久了以后，你就会安静下来。这一种安静，自然的安静，你心里面就会生出法喜来。 Ketiga ungkapan yang diungkapkan oleh Maha Guru itulah menandakan bagaimana rasa dalam perana nadi dan bindu menyatu. Nah, apabila Anda melakukan sadhana sepenuh hati dan konsentrasi, ya, Anda akan bisa melupakan kilesa Anda. Hati Anda akan terkonsentrasi di dalam setiap tata ritual yang Anda lakukan. Kesadaran Anda harus dijaga. Begitu Anda menjaga kesadaran Anda, maka pelan-pelan Anda akan bisa merasakan Dhamma-sukha. 所以说，快乐真的是很难学的。你只学到一个很表象。等一下，当下大家在一起很快乐，快乐完了各自回家的时候，你又忘记了什么叫快乐，家庭里面的烦恼又来了。 Kebahagiaan sangat susah untuk kita pelajari atau untuk kita dapatkan. Hanya tampak luar kebahagiaan yang kita biasa dapatkan. Kita bisa berkumpul bersama, kemudian tertawa, ya, melupakan kilesa saat itu saja. Begitu kembali dalam kehidupan ke rumah tangga kita atau kehidupan sehari-hari, kita sudah melekat kembali kepada kilesa. Bagaimana bisa mencapai kebahagiaan? 真佛密法可以帮助我们修到解脱，可以帮助我们得到什么？得到法喜，然后去除烦恼。你如果能够持之以恒，那么你的修法就可以进步。你的修法进步了，你的烦恼就淡掉了。我们还需要想什么？这个世界是无常的。 这个无常就会让我们在这里生死流浪，会让我们在这一种快乐跟痛苦之间，在这样子
来来回回，这是不解脱的。要完全解脱，就是要把烦恼完全看淡，从我们里面的这一个气脉下手。 Tantranya Satya Buddha yang diajarkan oleh Mahabulacariya dengan tujuan untuk memutus roda alam samsara, untuk mendapatkan dhamma sukha. Sedangkan kilesa nantinya akan kita tinggalkan. Kita harus memahami bahwa apa yang diajarkan Mahaguru dan Sang Buddha, segala sesuatu di dunia adalah anicca, tidak ada yang kekal. Tujuan kita bersadana setiap hari, melatih peranan nadi dan bindu dengan tujuan untuk memutus segala roda samsara. 不管我们有什么烦恼，有什么痛苦，或是有什么病难，或是有什么挫折，还是我们的财务上有困难，一定要好好修法。只要佛菩萨、师尊，还是所有的这一些这个财神，他点你一下，赐福一下给你，你的问题就会解决。但是不能空求而不修法，但是他是没办法给你的。 Ya, nah rekan-rekan sedharma, kita tahu bahwa kilesa sakit ya, kemudian kadang-kadang kita merasa kita pernah bersalah, berbuat kesalahan. Jangan kita melekat kepada itu ya. Dengan kita bersadana ya, melakukan sadana setiap hari, kita memohon kepada Maha Guru dan kemudian kepada Dewa Rezeki. Begitu kita bisa mendapatkan adistana dari mereka, maka berkah itu akan datang ya. Tetapi sekali lagi, jangan pernah memohon tapi dengan tangan kosong ya. Ada persembahan, ada sadana yang kita lakukan ya. 最大的福分，并不是说我赚好多的钱，我有很大的财富，不是，因为你用不完，你也带不走，都是等着后面的人等着要。你等于是为后面的人赚钱，给他花用了，因为你用不了多少，所以那不是你真正的福分。我们真正的福分是，你修了法相的印，然后你真正的这一种内在的气脉畅通，你的心打开了，你天天都过得非常快乐，很安详，很平稳，然后你的福分就会来。你的心灵打开了吗？你的心、你的脸有笑容吗？你的福分就来。 Berkah sebenarnya itu bukan harta yang berlimpah ya. Anda harus ingat bahwa harta di dunia ini tidak bisa Anda bawa nantinya ya. Nah, Anda harus ingat bahwa berkah sebenarnya itu adalah keberhasilan Anda dalam melatih diri ya, bersadana sehingga Anda bisa mencapai yuka, di mana prananadi dan bindu itu tercapai semuanya, menyatu. Nah, itulah dhamma sukha, kebahagiaan sejati ya. Nah, Anda ingat begitu Anda mencapai keberhasilan dalam prananadi dan bindu, maka secara otomatis berkah pun akan datang kepada Anda. 所以呢，修弘财神法有两个诉求，一个是祈请弘财神加持你时时保有欢喜心，这个是第一求。 而不是一下子开口就你给我钱吧，你给我金银财宝，你给我一个豪宅一台好的车子，不是。你求什么？求请你加持我，让我时时都能保有一颗欢喜的心。这样子的祈求最快速。 Ada dua kiat ya dalam melatih dan memohon kepada Jambala Merah. Yang pertama Anda harus ingat yaitu memohon agar kita diberikan pemberkatan, agar kita bisa apa? Kita bisa setiap hari, setiap saat merasakan sukacita. Itu yang paling penting. 第二个祈求
我们再分成2种。如果你是真实的想修行的一位行者，而且你又在修学内法的人，你可以向他祈求加持你内法成就，气脉充足。这是最直接，他是最欢喜这样的祈求的，不是说他赐给你这个财富，不是。Yang kedua, kiat yang kedua itu adalah dibagi 2 bagian lagi. Yang pertama bagi Anda yang ingin benar-benar berhasil dalam bersadana, maka Anda boleh memohon kepada Jambala Merah agar memberikan pemberkatan agar sadana Anda bisa mencapai yukta, yaitu di mana perana Anda bisa penuh seutuhnya, nadi Anda bisa terbuka, kemudian bindu akan menyatu dengan perana nadi dan bindu. 一般人呢会求第3项，就是求财啦，求事业啦，求你想要的，像我刚刚讲，想要房子啦，要车子啦，然后要什么？要钱子，要钱子，还有呢，青年人要什么？要妻子。要妻子，求缘分求这个婚姻因为红财神他的法力非常的大。Ya, yang bagian kedua dari berkah yaitu bagi Anda yang memang menginginkan berkah, ya. Nah, Anda bisa memohon kepada Jambala Merah. Ya, dia ini sangat powerful, ya, sangat luar biasa sebenarnya kemampuan yang dia bisa berikan kepada kita. Anda yang ingin memohon berkah, uang, ya, kemudian rumah, mobil, bahkan Anda yang masih muda mungkin menginginkan pasangan hidup, Anda bisa memohon kepada Jambala Merah. 红财神他有大敬爱有大敬爱。我们做事业我们在这个过日子、选举种种都需要大敬爱。所以红财神它本身就是大福，它本身就是资粮主它不管是财路很充裕，而且呢敬爱的力量很大，又有大法力，可以除魔破阴祟所以说红财神的力量可以讲说是非常大，而且它有一种暗示，就是欢喜心。欢喜心从你哪里来？从通气脉来。Ya, kita jangan lupa bahwa sosok dari Jambala Merah, namanya saja Jambala Merah, pasti dia punya keharmonisan yang besar, ya, yang akan dia bisa berikan. Bukan keharmonisan yang kecil-kecil dalam lingkungan keluarga saja, tetapi bagaimana dia bisa memberikan keharmonisan besar dalam kita melakukan bisnis dengan orang lain, ya, kemudian juga dalam dunia politik. Nah, ini Jambala Merah sangat luar biasa, ya. Nah, bagaimana kita yang paling penting adalah memohon sukacita yang dia bisa berikan kepada kita. 所以说，修法修哪一尊，你就要知道哪一尊的什么样的口诀，它真正的力量是什么，那你需要的是什么，那么你就知道怎么求。这一次我们选择红财神当成我们第2堂的这个法会的主尊那么昨天我们做华丽之天菩萨那个我们主席说刚过完年嘛那也刚安完太岁做华丽之天菩萨，然后给我们做加持那么今天又做了红财神，那么过完年给大家赐福赐福。我们的主席很有心，他想得很周到这个安排的非常微妙安排的非常微妙，这也是我们主席他的欢喜心他的欢喜心，我们给他一个掌声
谢主席的用心，当然也要感谢我们所有的参加者、报名者来护持这一场的法会，让这一场的法会呢能够这一个更加的殊胜，因为他喜欢热闹。我讲的是红财神，我偷偷跟你讲，他喜欢热闹。Setiap sadana itu ada kiat ya. Jadi kalian harus tahu kiatnya apa, kemudian kamu ingin memohon apa. Kalau bisa digabungkan, maka akan mencapai hasil yang baik ya. Nah, kita juga kemarin menggelar upacara Abhihoma Marici dan hari ini menggelar upacara Ganesha. Tujuannya sebenarnya Marici adalah karena di awal tahun kita memohon agar Marici Bodhisattva bisa melindungi kita dari di tahun 2025 dan kemudian memohon agar Jambala Merah bisa berkenan memberikan pemberkatan berkah kepada kita di tahun ini. Dan kita tahu bahwa Ganesha ini sangat suka dengan keramaian. 所以同修力量大，而且呢。有一些祖尊呢，他很喜欢热闹，人同修人多他就热闹了嘛，然后同修力量又大，所以呢他非常欢喜看到我们所有同门都来一起祈求，一起修法，给大加持，你的力量非常的大。那么刚刚在楼上做护摩的时候我第一轮。打第一轮手印，这个手印结起来，然后这个鼻子象鼻动啊，他鼻子就这样甩，然后呢这个大拇指这样摩擦，这是什么？用气在摩擦他的心轮，在搔痒他的心轮，让他有感觉，让他有反应。让他知道我们在招请他，然后呢，再来他进到我的身体里面，进到我的身体里面，然后他在跳舞。注意的话，你看到我的脚变起来，然后再换这一只脚，然后再换这一只脚，然后呢头人摇。我昨天讲过。红财神一来，他就开始跳舞，他就非常高兴、非常欢喜的，然后一欢喜呢，我用这一个金刚杵，然后自己变化成本尊，变化成师尊，变化成瑶池金母，或是我的本尊地藏王菩萨，都可以的。然后变化成本尊，再用这个金刚杵，用金色的，这个金色的，然后轻轻的触他的头，触他的这个红财神的头，他一触呢，就好像什么，你知道吗？就好像触电，放出红色的光触他的头，他高兴到不得了，一直跳，他的鼻子就一直甩，然后呢？你要什么？你跟他讲，他就是有的是直接吐出来那个金银珠宝。如果你想要的房子，他会吐一口气，吐出一口金色的光气，然后吐出来，它就变成一栋房子。你要汽车，他吐一口气出来，就变成一台汽车。那因为他鼻子不是很大。一间房子装不下去，要吐出来光，然后再光要变成房子，变成车子，所以说这个是可以祈求的，但是你必须观想清楚，必须观想清楚。那么观想清楚，你就专一的，然后触它的底。它就会吐出来你要的东西。其实呢，简单讲，你观想成金银珠宝也好，房子、车子也好，其实那就是一种福气
一种福报啊。你有了这种福报，你自己就会得到福分。做事业，然后就会怎么样？得到订单，然后就会赚钱，就会得到敬爱啊，然后家庭会幸福。这就是光气，它给你的这一种福气在你身上，然后你就会演变出你想要的东西来。佛菩萨都是这样，你想要什么，他只要给你，那么你就会变现出来，就有办法把它得到。我好像讲很吵哦。Ya sebelumnya Wajah Acarya mengatakan bahwa dalam satu kebaktian kekuatan itu sangat besar ya, karena kekuatan bersama ditambah lagi dengan kekuatan Adinata yang hadir ya, maka akan jadi penggabungan yang luar biasa. Nah, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih ya kepada pihak penyelenggara, ketua yayasan dan ketua vihara, dan Anda semua yang telah mendukung upacara kali ini. Nah, pada saat api homa tadi saya begitu membentuk mudra dari Ganesha, dan kemudian yang bagian kelingking saya gerakkan, maka belalainya itu bergerak ke kiri dan ke kanan dengan hati yang gembira ya. Ganesha tersebut bergerak, dan kemudian saya menggesekkan jempol saya, dan itu menandakan hatinya pun tergerak, dan kemudian dia seperti menari dan melompat, kaki saya pun bergerak dan kepala saya pun bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian saya bervisualisasi Adinata saya memasuki diri saya, dan kemudian saya menekan menggunakan wajah di kepala dari Ganesha dengan lembut, dan kemudian belalainya pun kembali bergerak dan memuntahkan apa yang Anda inginkan. Nah, itulah inti kiat dari Ganesha. 这一次呢，我对红财神法的讲解是内法跟外法一起讲。一般讲财神法都是讲怎么修、怎么修、怎么观修、怎么祈求财富，怎么祈请他施福。那么我讲这个欢喜心，是因为你的这一个气脉畅通、心轮打开的关系。这种是最自然的欢喜，而且这一种是一个天大的福报并不只有财物才是福报。如果你是一个行者，你的中脉可以打通，心轮可以打开，时时保持一种快乐的心，这就是你一生最大的福报。为什么呢？将来到我们老最后的关头，我们才能放下。如果你烦恼放不下，到最后你一定放不下。所以说，我们国家讲断烦恼才能了生死你烦恼不断，带到最后你就绝对放不下。如果你的修行在人生过程当中，你时时都可以很快乐，有法喜，然后又修得非常的幸福，又修得非常的有智慧，你怎么可能最后会放不下呢？一定是非常欢喜的可以真正一心求生净土，你的修行就会成功。Ya, Wajah Acarya berkata ya bahwa kali ini ya dia memberikan dua kiat ini, yaitu kiat di mana untuk memohon berkah secara duniawi dan juga berkah yang terbesar, yaitu berkah sukacita ya dari masuka, yaitu di mana peranan nadi dan bindu ya yang bisa kita dapatkan dari penyatuan atau yoga dengan Adinata Jambalamwihara ya. Ada ungkapan dalam agama Buddha, yaitu bagaimana kita bisa memutuskan kilesa, berarti kita bisa memutuskan tumiba lahir di diri kita. Jadi sukacita, dhamma suka itu adalah berkah yang terbesar. Berkah duniawi bukan berkah yang paling besar ya. 所以说，我们的情绪
你的情绪起伏太大，你的烦恼就很多。你情绪稳不住，你就看不清现实的状况。所以说，除了法喜，除了欢喜，再来就是要平静。你的心能平静，你才能看清事实的真相，你也才能够真正体悟佛法，才会增长智慧。所以欢喜心、平静的这一种安宁的心，是修行的根本。Nah, saudara-saudari sedama, kalau Anda bisa merasakan sukacita, damai suka dalam sadar Anda, maka nantinya itu bekal Anda pada saat Anda akan meninggal, ya. Anda bisa meletakkan semuanya. Anda tidak akan melekat, tidak akan takut dengan kematian, ya. Anda tahu bahwa dalam bersadana, ya, tujuannya itu adalah kalau Anda bisa merasakan sukacita dan hati yang tenang, maka Anda akan bisa melihat jati diri Anda, yaitu hati Buddha Anda sendiri. 所以欢喜心才能做好一番事业，欢喜心才能做好菩提事业，欢喜心你才能够真正的来佛堂这样子的欢喜的帮忙。因为你欢喜心的关系，你不计较一切。Dengan sukacita atau dhamma suka tersebut, Anda akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari Anda dengan perasaan yang tidak terganggu oleh apapun, oleh kilesa tersebut. Anda akan melihat dari sisi yang berbeda. Dan kemudian juga Anda dalam menjalankan Buddha Dharma untuk dengan sukacita Anda akan tidak tergerak hati Anda oleh omongan orang kiri dan kanan, depan belakang. 所以呢，这个欢喜心去做，不计较，也不要去后面才后悔，也不要去做什么样的分别心。大家欢欢喜喜的对待，欢欢喜喜的来共同做好一件法务，大家功德的无量，都可以得到释福。Juga dalam Buddha Dharma, Anda jangan pernah membeda-bedakan, ya. Kita jalani bersama, bahagia bersama-sama, selami dharma bersama-sama, maka kita semua akan penuh dengan berkah. 所以我现在在问大家，我说法讲到这里来，大家的内心有一股那一种欢喜升起来的人，请举手。Ya, siapa yang setelah mendengarkan kupasan Dharma kali ini punya perasaan Dhamma, hati yang sukacita? Boleh tunjuk tangan. 对，其实我跟大家说法，那红财神他还是在我身上， Wah, 还是在我身上。 ya, jadi sampai sekarang Wajracharya memberikan Dhamma Desnana, Adinata hari ini, yaitu Jambala Merah, masih berada di dalam hati dari Wajracharya. 因为我知道内外法的口诀，我这样子讲法，讲到他的心坎里。Ya, karena saya membicarakan dua hal yang paling penting, yaitu bukan hanya tantra luar, tetapi tantra dalam, dan itu menggerakkan hatinya terus. 所以你们静静的听我说法，静静的听我解说，那么同时都得到红财神默默的加持你们。Ya, jadi dengan Anda mendengarkan saya memberikan kiat-kiat ini, Adinata sendiri sebenarnya telah memberkati Anda semua. 所以昨天跟今天这两场法会，可以讲说是天衣无缝，他安排的整个密合的非常的微妙。先消除一切的障碍，把自己这一个先清净一番，然后呢，今天再受到这个红财神的加持跟听法，然后去体会他的心是什么，
体会这一种内外法的口诀，这样子对一个法才是完全的，才是全面的、整体的。Ya, jadi dengan upacara 2 hari ini semuanya saling mengait, ya, saling terkait, ya. Dan kemarin itu sebenarnya kita memohon agar kita semua dapat dibersihkan terlebih dahulu, segala hal yang tidak baik dapat terselesaikan. Kemudian hari ini memohon berkah. Nah, ini memang jodoh karma. 所以呢，就不会变成什么空求，或是变成这种很外层的一种求财的一种，不要讲粗俗了就是很一般的，很平常的，它改变不了我们什么。对我们修行者难得的就是要知道甚深的法义，而且呢，这样才能增长我们的智慧，你才知道你在修什么。Ya, jadi sekali lagi rasanya itu kita hari ini hadir ya mendapatkan satu Dhammasuka dan juga berkah yang tak terhingga, yaitu apa? Berkah di mana untuk kita mendapatkan tantra dalam, pengetahuan kita tentang prananadi dan bindu begitu penting untuk bisa kita capai, untuk bisa kita lakukan. 那么今天是我们2场法会的最后一堂，那么也是我来幻音堂弘法的最后一天。明天我就要离开这里呢，到三宝龙去三宝龙慈延堂慈延堂。那么我跟慈延堂堂主认识10几年早先还没有疫情之前我去过2次，去过2次。那么隔了疫情7、8年了7、8年，所以这一次去，那么也举行了2场护摩法会，然后一样也给大家做灵疗问世，做加持。那么这是母娘的慈悲，师尊的大爱，希望菩萨的加持，母娘的大力加持，能够给大家很好的感受，那么也能够帮助大家解除一些病难，解除一些疑惑。希望大家会越来越好身体越来越健康，越来越快乐，家庭越来越美满幸福，修法越来越进步。Ya, hari ini adalah terakhir ya dalam bakti saya di Vihara Fajar Suara Dharma ya. Besok saya sudah harus meninggalkan kota Jakarta ya, akan melanjutkan Dhamma Bakti ke Semarang ya. Dan saya sudah ke Vihara di Semarang ini sudah kenal dengan pengurusnya, ketua Vihara itu sudah 10 tahun lah. Ya, dan saya sudah sempat 2 kali mengunjungi Vihara tersebut ya. Dan kali ini saya akan menggelar upacara Abhihoma 2 kali di sana dan juga melakukan sesi konsultasi, yaitu upacaranya itu adalah Padma Kumara, Wajra Maha Berkah dan juga Mahadewi Yongsu. Ya, saya berharap kali ini saya datang dan saya juga memohon kepada Adinata Maha Guru ya, agar Anda semua itu diberikan kesehatan, berkah yang berlimpah, kelancaran dalam semua hal, dijauhkan dari malapetaka dan keberhasilan dalam usaha. 当然，同时欢迎所有的同门、师兄师姐有机会到台湾来到台湾来旅游，然后到金棘雷藏寺来让我做尽弟子之一Ya, saya juga membuka kesempatan ya, kalau misalnya Anda semua ada berkunjung atau bertraveling ke Taiwan, mampir ke Vihara Jinchi Leicangsi, dan saya akan dengan senang hati menyambut Anda layaknya umat. Ya.
今天时间呢比较短，所以呢都不敢跟大家讲笑话。Karena waktu pendek saya tidak sempat bicara humor dengan Anda. 我怕呢把这一个法没有讲清楚，把这个法没有讲完，他就不让我下法座，让我连在这里。Ya, karena saya takut waktu yang pendek, kemudian saya tidak bisa memberikan pemahaman sesungguhnya atau kiat sesungguhnya tentang Jambala Merah. Makanya saya kalau tidak selesai bicara ini, maka saya tidak boleh turun dari tempat Dharma. 虽然讲得很简短、很简单但是这个是重点这个是重点。大家只要理解这个重点，明白这个内外法它的口诀是什么，重点是什么，这样就可以了。 Ya, memang saya hanya bicarakan singkat, tapi inilah kiat yang terpenting dari Jambala Merah. 所以说，修真佛密法是一件很幸福、很快乐的事如果说你觉得修法很难，或是修法很辛苦，那你的方法是有问题的，你的心也会有问题的，你没有用欢喜心来修。 Sebenarnya melakukan sadhana setiap hari, kita tuh sebenarnya penuh dengan sukacita. Kalau Anda merasakan ini beban, berarti ada yang salah dalam diri Anda. Rasa sukacita dan masuka Anda belum dapatkan. 很简单的一个道理，做事业也好，或是照顾家庭也好，都要用欢喜心，你才能够真正把一个家庭照顾好，你才会得到幸福。如果你没有用欢喜心去对待你的家人，这样子那一种不好的情绪会反射回来。 Nah, sama-sama seperti kehidupan duniawi yang kita lakukan dalam kehidupan kerjaan, ya, bisnis, kemudian di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau saja kita tidak menggunakan rasa sukacita dan kebahagiaan untuk melakukan semua hal, baik itu terhadap keluarga ataupun kerjaan Anda, maka Anda akan mendapatkan impact atau hasil yang pasti sama. Ya. Kalau Anda tidak bahagia, ya maka tidak akan ada kebahagiaan yang akan Anda dapatkan dalam kehidupan Anda. 跟大家偷偷讲一件事， Nah, saya beritahu ada satu hal. 现代的男生跟女生现在的情侣，大家说结婚很快乐，但是他们没有真正用欢喜心来结婚。 Sekarang cowok dan cewek ya hanya bicara tentang rasa suka cinta ya, tapi dia tidak menggunakan sukacitanya, kebahagiaannya untuk memasuki bahtera rumah tangga. 没有欢喜心的婚姻保持不了长久，谁都不让谁，甚至于很容易吵架，很容易计较。在这样子的状态之下，你们能维持多久呢？ Kalau Anda tidak mengikuti kebahagiaan Anda dalam menjalani kehidupan percintaan Anda, kehidupan bahtera rumah tangga Anda, maka Anda juga tidak bisa mengalah pastinya. Dan kemudian Anda merasa Anda yang paling benar, selalu memperhitungkan segala sesuatu yang dikerjakan pasangan Anda, maka pasti tidak akan ada kebahagiaan. 所以说，现代的年轻人，我们家里面有未婚的男或是女，在他们结婚之前，你都要跟他讲清楚，跟他教会他什么叫欢喜心。你们真的双方都能够发出那种欢喜心，要结合在一起吗？想清楚，然后学习，这样子的婚姻才会幸福。他们幸福了，我们就安心他们快乐了，我们就法喜。这样子才不会造成我们上一代的想要修行，然后又有很多纠纷跟烦恼纠缠着。所以你一天到晚都在求什么？求你的儿媳妇啦、女儿啦能幸福啦，夫妻能和好。你求得来吗？你求不来的。
皇帝不急急死太监。我们辛苦了一大半辈子，然后养育他们长大成人，他们的婚姻成功或是不成功，将是我们后半辈子活得快乐不快乐的因素。Nah, bagi kita yang punya putra dan putri, harus kita beritahu kepada mereka pada saat mereka akan menjalani kehidupan rumah tangga. Apakah Anda benar-benar merasakan sukacita ya dengan pasangan Anda? Apakah Anda mau menjalani hidup dengan sukacita, dengan perasaan bahagia dengan pasangan tersebut? Kalau tidak, mendingan Anda tidak jalani kehidupan tersebut ya. Karena apa? Begitu Anda menjalani tanpa rasa sukacita kebahagiaan sebenarnya, maka Anda pasti tidak akan bisa mengalah buat orang lain ya. Nah, Anda harus bisa menerapkan itu kepada putra-putri Anda, karena mereka bahagia, mereka sukacita dengan pasangannya menjalani kehidupan dengan bahagia, maka kita punya banyak waktu untuk bisa melakukan sadhana. Karena ada pepatah ya, kita harus ingat juga, kita kadang-kadang membesarkan putra dan putri ya dengan tujuan supaya mereka bisa sekolah dengan baik dan punya keluarga yang baik. Kalau saja kita melihat mereka tidak bahagia, maka kehidupan kita untuk melewati masa tua juga tidak akan tenang. 所以说，我们要修行修得好，我们要老来呢，能够轻松自在，能够快乐。一定在中年的时候，你就要把孩子教好，因为他们的婚姻成败会影响我们的后半辈子这一种快乐不快乐。如果你不快乐，你就没办法修行啊。所以我们求的就变成不是主要的，所以这个也是修行。好好经营家庭是修行。好好的两个夫妻好好的互相扶持、互相照顾、互相敬爱，这也是修行。再来把年轻人教好，他们以后没有这一方面的困扰，那也是修行，这也是你的福分给他们。然后我们就能够怎么样快乐的这个平安度过晚年。我们的修行就会成功。Kalau saja kita ingin sadhana kita berhasil ya, maka di masa tua kita juga penuh dengan kebahagiaan. Maka jangan lupa pada saat di masa tengah tersebut kita punya putra dan putri, kita ajarkan didik yang baik. Kemudian kita kasih tahu apa itu rasanya, bagaimana bisa bersukacita ya. Karena dengan mereka kehidupannya baik ya, kita bisa mendidik mereka kehidupan rumah tangganya baik, kehidupan duniawinya pun baik, maka kehidupan kita pun di masa tua akan penuh dengan berkah. Dan ini juga sadhana, bisa mengajari anak itu juga sadhana. 所以说修行也要做好准备也要去安排的，然后渐渐走向老年的时候，你才会自在你才不会为这方面的事情在烦恼，你就会轻松，然后你就可以好好修行，身体也会比较健康，家庭会比较幸福，然后你的心会比较清净烦恼会比较少，这才是修行的真正的我们要的东西这一点呢，分享给大家因为除了我们自己好好去修以外，因为我们还有家庭还有另一半，还有儿女，所以这一些问题呢，都是将来都会是我们的烦恼。所以我们在这个知道了这个佛法，我们就好好的去处理，好好的去面对，大家好好的对待，这样才会有幸福这个修行就会有成就。Dengan Anda mengerti arti bersadana, yaitu mempersiapkan segala sesuatu dengan matang ya, maka di masa tua Anda akan dengan tenang menjalani kehidupan tanpa memikirkan hal atau kilesa yang lain. Tubuh Anda akan menjadi lebih sehat, keluarga Anda yang bahagia, kemudian hati Anda akan tenang, dan kemudian Anda akan bisa lebih berkonsentrasi untuk melakukan sadhana.
坐在这里，你们坐在地上，啊，那个脚会酸哦。我不忍呐、所以呢，我今天就讲到这里。 Ya, saya duduk di kursi, ya, Anda duduk di bawah, pasti kaki Anda juga pegal, maka saya akhiri sampai di sini. 希望大家来参加完这一场法会，可以把快乐、欢喜心啊，这一个智慧啊带回家去，啊，把这个快乐的气氛带回家去，分享给家人啊，然后大家好好的享受天伦之乐，好不好？好，我们来 Ya, semoga dengan upacara Pihoma kali ini Anda bisa mendapatkan sukacita dan Anda bisa berbagi sukacita ini kepada orang lain. Ya, Om Mani Padme Hum.